Malaysia dikenali sebagai negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Walaupun perbezaan ini boleh menjadi cabaran, ia juga merupakan kekuatan yang membentuk identiti nasional yang unik. Kajian dalam bidang hubungan etnik menunjukkan bahawa kepelbagaian mampu mengukuhkan kesempurnaan nasional sekiranya diurus dengan baik melalui pendidikan, dasar sosial dan amalan saling menghormati. Namun, cabaran seperti polarisasi kaum dan penyebaran kandungan berunsur pergauman di media sosial boleh menjejaskan keharmonian negara. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memupuk toleransi demi memastikan perpaduan terus terpelihara. Terima kasih. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kami telah menumpuk buah beberapa responden serta meninjau situasi sebenar dalam kalangan pelajar universiti. Kita buat tentang perayaan sahaja, itu paling senang. Tapi tugasan ini tentang kesempatan nasional, bukan sekadar budaya. Sebenarnya tidak ada masalah pun antara kaum sekarang. Tak semestinya, kadang-kadang ada salah faham. Bagaimanakah kepelbagaian kaum di Malaysia dapat menjadi satu kekuatan dalam membina kesempurnaan nasional dan bukan sebagai penghalang perpaduan? Pada pendapat saya, kepelbagaian kaum di Malaysia merupakan kekuatan dalam membina kesempadan nasional. Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak merupakan budaya dan adat berbeza, namun perbezaan di membentukkan identiti untuk negara. Melalui interaksi harian dan sambutan perayaan bersama, nilai intoleransi dapat dipupuk. Kepelbagaian juga memperkayakan ekonomi dan sosial. Jelasnya, perbezaan ialah aset, bukan penghayatan perpaduan. Dalam konteks Malaysia yang berbilang agama, pada pendapat anda, bagaimanakah kepelbagaian agama dapat berperanan sebagai satu kekuatan dalam memperkukuh kesempurnaan nasional dan bagaimana nilai etika seperti hormat serta empati membantu mengekalkan keharmonian negara? Pada pendapat saya, kepelbagaian agama merupakan kekuatan utama dalam memperkukuh kesempatan nasional di Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian, kita masih mampu hidup dalam suasana aman kerana adanya sikap toleransi dan saling menghormati. Contohnya, amalan rumah terbuka semasa perayaan membolehkan masyarakat memahami budaya dan kepercayaan antara satu sama lain. Jika dikaitkan dengan konsep etika dan peradaban, nilai seperti hormat dan empati inilah yang membantu mengekalkan keharmonian negara. Saya berpendapat kepelbagaian agama bukanlah satu perbezaan yang memisahkan, tetapi satu kekuatan yang menyatukan rakyat Malaysia. Pada pandangan anda, bagaimana kepelbagaian budaya di Malaysia dapat menyumbang kepada kesempurnaan nasional serta pembangunan ekonomi negara? Pada pendapat saya, kepelbagaian budaya di Malaysia sangat penting untuk kesempurnaan nasional. Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India serta etnik di Sabah dan Sarawak. Masing-masing dengan budaya dan perayaan tersendiri. Apabila kita saling menghormati dan menyambut perayaan bersama, hubungan menjadi lebih harmoni dan salah faham dapat dikurangkan. Selain itu, budaya yang pelbagai juga menarik pelancong dan membantu ekonomi negara. Kesimpulannya, kepelbagaian budaya ialah kekuatan yang menyatukan rakyat Malaysia. Apakah peranan pendidikan dapat menyumbang kepada pengukuhan kesempurnaan nasional? Pada pendapat saya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan utama dalam mengukuhkan kesempurnaan nasional di Malaysia. Walaupun kita berbeza dari segi bahasa, adat dan kepercayaan, perbezaan ini yang menjadikan negara kita unik dan istimewa. Melalui pendidikan, sekolah menjadi lebih terbaik untuk memupuk perpaduan sejak usia muda. Apabila pelajar daripada pelbagai kaum belajar dan bekerja sama bersama, mereka belajar memahami serta menghormati perbezaan. Selain itu, sambutan perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baharu Cina dan Deepawali yang diraikan bersama-sama dapat mengeratkan hubungan dan mengurangkan salah faham. Ada isu perkauman yang tular lagi.
Betul ke berita ini? Kalau tak semak fakta boleh jadi salah faham besar. Dan pendapat anda, apakah kesan kepelbagaian kaum, agama dan budaya terhadap masyarakat dalam usaha mengukuhkan kesepaduan? Pada pendapat saya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya memberi kesan yang sangat baik dalam mengukuhkan kesepaduan. Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kepelbagaian ini menjadikan negara kita unik dan istimewa. Apabila masyarakat hidup bersama dalam perbezaan, kita belajar untuk saling menghormati dan menerima adat resam antara satu sama lain. Contohnya, amalan rumah terbuka semasa perayaan dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Selain itu, aktiviti seperti gotong royong dan program komuniti juga dapat meningkatkan semangat kerjasama. Pada pendapat anda, apakah peranan kepelbagaian kaum, agama dan budaya dalam menstabilkan negara Malaysia serta menyumbang kepada pembangunan politik dan ekonomi negara? Pada pendapat saya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya memainkan peranan penting dalam menstabilkan negara Malaysia. Keharmonian antara masyarakat yang berbilang kaum dapat mewujudkan perpaduan yang kukuh serta menjamin keamanan negara. Selain itu, kesepaduan nasional juga membantu mengukuhkan kestabilan politik dan menarik pelabur asing. Kepelbagaian budaya yang unik turut menjadi tarikan pelancong, sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengekalkan perpaduan demi memastikan negara terus aman dan maju. Pada pandangan anda, apakah cabaran utama terhadap kesepaduan nasional dalam era digital? Dan bagaimana rakyat Malaysia boleh memainkan peranan untuk menangainya? Kepelbagaian kita adalah kekuatan, namun ini diuji oleh polarisasi digital. Cabaran kita ialah manipulasi isu sensitif dan berita palsu di media sosial yang sengaja mencetuskan ketenangan kaum. Selain itu, kelompok echo chamber mengukur lagi stereotip dan prejudis antara kita. Berdasarkan bab 4, kita wajib memiliki etika digital yang tinggi dan menyemak keabsahan setiap maklumat. Kesimpulannya, kesepaduan adalah amanah kita. Kita tak bertanggungjawab untuk memupuk dialog sehat dan masa depan Malaysia. Mungkin masalah bukan kepelbagaian, tetapi cara kita berfikir. Kita patut banyak berdialog dan saling memahami. Betul, kita masukkan cadangan ini dalam undangan kita. Kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan utama masyarakat Malaysia. Ia bukan sahaja memperkayakan identiti negara, malah mengukuhkan perpaduan kita. Cabaran seperti salah faham budaya dan pengaruh negatif media sosial perlu ditangani dengan pendidikan berterusan nilai perpaduan, dialog antara agama dan menggunakan media sosial secara beretika. Dengan usaha bersama kerajaan, institusi pendidikan dan seluruh masyarakat, kepelbagaian ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran Malaysia. Sekian, terima kasih.